Baik, Assalamualaikum semua. Okey, bertemu kita kembali untuk kelas hari ini. Okey, baik, hari ini kita akan belajar satu kemahiran iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, kalau sebelum ni kita ada belajar kemahiran tata bahasa, kemahiran membaca, dan hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran mendengar dan bertutur. Baik, apa yang kita nak belajar hari ini ialah ni. Okay, kemahiran dengar tutur kalau berdasarkan dokumen penjajaran kurikulum edisi 2 tingkatan 5. Okay, standard kemahiran kita adalah kemahiran dengar tutur. Standard kandungan 1.1, mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Lepas tu dia punya standard pembelajaran 1.1.1, mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai jenis komunikasi lisan dengan jelas dan betul. Okey, baik. Apa yang kita nak belajar hari ini berkenaan dengan kemahiran dengar tutur ataupun lebih terperinci lagi iaitu berkenaan dengan satu perkataan, dua maksud. Okey, satu perkataan, dua maksud, itu yang kita akan belajar hari ni. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa kita punya hasil pembelajaran. Okey, ada hasil pembelajaran hari ni, ada dua. Yang pertama, mengenal pasti dua perkataan yang mempunyai perbezaan makna. Okey, itu yang pertama, mengenal pasti dua perkataan yang mempunyai perbezaan makna. Okey, yang kedua, membina dua ayat yang berbeza makna bagi satu perkataan. Okey. Yang kedua, kita bina ayat. Daripada satu perkataan tu ada dua maksud. Okey, yang pertama kita kenal pasti, yang kedua kita bina. Lepas kita dah kenal pasti, kita bina ayat tu. Okey. Baik. Bahan ni ada dalam buku teks. Okey. Saya akan bagi nanti. Okey, ni dia punya gambar dia. Okey. Muka surat 2 buku teks. Okey, berdasarkan bahan, dengar dan kenal pasti perkataan yang berbeza makna dan fungsi. Okey, tajuk dia gerak cergas di gimnasium. Gimnasium menyediakan kemudahan yang lengkap untuk anda bersenam. Peralatan di gimnasium baik dan anda kekal cergas dan sihat jika digunakan dengan betulnya. Okey, yang kita nak belajar hari ni. Terdapat perkataan yang berbeza daripada segi makna dan fungsi. Okey, contoh. Yang pertama kat sini, contoh dia ialah perkataan alamat. Okey, alamat ni dia bawa dua maksud. Yang pertama, kami ke rumahnya berpandukan alamat yang diberikan. Okey, alamat kat sini bermaksud butir-butir keterangan tentang tempat. Contoh alamat rumah. Okey, itu alamat yang pertama. Kalau alamat yang kedua, hari mendung, alamat hari hendak hujan. Alamat ni maksudnya kat sini memberi tanda. Jadinya daripada satu perkataan iaitu alamat, dia membawa kepada dua maksud perkataan. Okey. Yang kedua, contoh menembusi kat sini. Satu perkataan menembusi tapi boleh menjadi dua ayat yang membawa dua maksud yang berbeza. Okey, paku itu menembusi papan yang tebal. Menembusi kat sini maksud dia dalam pertukangan. Kita ketuk paku tu, dia tembus papan. Tu maksud menembusi. Manakala satu lagi menembusi dalam bidang sukan, itu rembatan alif menembusi gawang gol. Ni maksudnya masuk dalam gol. Okey. Caranya daripada satu perkataan kat sini membawa dua maksud yang berbeza dan menghasilkan dua ayat yang berbeza. Okey. Seterusnya, kalau kita nampak kat sini, okey, kat sini ada imbas saya ni. Okey, sebenarnya kat sini awak perlu untuk mengimbas untuk kita dengar teks audio. Okey, tapi awak tak perlu buat tu, saya dah buatkan untuk awak. Bertemu kita lagi dalam rancangan Labun Pagi di Radio Ceria. Topik kita pada pagi ini ialah bersenam di gimnasium. Bersama-sama kita ialah Fariza binti Saidin yang selalu bersenam di gimnasium. Apa khabar Fariza?
kabar baik. Mengapakah Fariza bersenam di gimnasium? Menjadi sifat semula jadi manusia, inginkan bentuk tubuh badan yang ideal. Untuk mencapai hasrat tersebut, saya mesti bersenam. Saya ke gimnasium kerana saya bebas memilih masa untuk bersenam. Biasanya, saya ke gimnasium pada waktu malam. Waktu malam? Bolehkah kita bersenam pada waktu malam? Boleh. Bagaimanapun, kita hendaklah mempunyai masa rehat 2 jam sebelum tidur. Sebagai contoh, jika kita tidur pada pukul 10.30 malam, kita hendaklah tamat bersenam pada pukul 8.30 malam. Tentu Fariza ini kaya orangnya kerana mampu bersenam di gimnasium. Bagi saya, kita perlu melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Orang yang berada boleh bersenam di gimnasium yang mengenakan bayaran. Saya pula memilih gimnasium yang disediakan oleh badan bukan kerajaan di tempat tinggal saya. Oh, begitu. Ada orang yang bersenam di gimnasium pada setiap hari untuk menurunkan berat badan. Namun demikian, berat badannya tidak turun-turun. Mengapa? Ada banyak faktor. Mungkin cara atau jumlah senaman yang dilakukan tidak memadai. Mungkin juga mereka bersenam tetapi tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Sebab itulah jurulatih saya tidak mengizinkan saya bersenam tanpa pengawasannya. Dengan bantuan jurulatih, saya mengetahui jenis dan tahap senaman yang betul. Jurulatih juga mengajar saya pemakanan yang sihat. Apakah nasihat Fariza kepada mereka yang baru berjinak-jinak ke gimnasium? Jauhi rakan yang menjadi toksik dalam usaha kita untuk menjaga kesihatan dan penampilan diri. Abaikan kata-kata mereka dan bersenamlah dengan bersungguh-sungguh mengikut cara yang betul. Okey, baik. Saya dah mainkan audio tu, okey, yang dekat bahagian imbas kembali tadi. Baik, sebenarnya daripada audio tu kita kena kenal pasti tahu seberapa banyak perkataan yang mempunyai maksud yang berlainan. Okey. Baik, sebelum tu saya masukkan kat sini dia punya gambar buku teks tadi. Ni gambar dia. Okey. Okey. Yang tadi yang kat sini yang imbas saya ni, okey, audio tadi dimainkan. Sebenarnya kita perlu kenal pasti tahu perkataan yang mempunyai dua maksud yang berbeza. Okey. Yang pertama, kita kenal pasti perkataan yang mempunyai maksud yang berbeza. Okey. Yang pertama kat sini, okey, ialah toksik. Berada. Okey, yang kedua ialah toksik. Okay, kalau awak tengok dekat, kalau awak dengar semula, okay, awak pause tadi, awak dengar semula dia punya mainan audio tu, ada dua perkataan ni. Okay, kat sini satu perkataan berada, satu lagi toksik. Berada ni boleh membawa dua maksud yang berbeza, begitu juga toksik ni boleh membawa dua maksud yang berbeza. Okay, tu yang pertama, kita dah kenal pasti ada dua perkataan yang mempunyai maksud yang berbeza. Okay, lepas tu yang kedua ialah bina ayat menggunakan perkataan tersebut. Okey, maknanya kat sini yang pertama ialah berada. Kat sini berada ni kita perlu buat dua ayat. Yang pertama, apa maksud berada? Okey, berada yang maksud yang pertama ialah kita berada di tempat. Okey, contoh ayatnya, saya berada di sekolah pada hari Ahad hingga hari Khamis. Contoh macam itu. Berada, anda berada di mana? Okey, itu untuk berada. Yang kedua, maksud berada, okey, ni awak buat ayat lah kat sini. Okey, Allahu Akbar. Okey, lepas tu yang kedua, awak buat ayat berada juga.
Okay, berada tapi maksud dia lain. Satu berada tempat, satu lagi berada maksud dia kaya. Okay. Dia memang bertuah kerana dilahirkan dalam keluarga yang berada. Itu maksudnya. Okay. Daripada perkataan berada ni, satu perkataan yang sama berada tapi membawa dua maksud yang berbeza. Satu untuk tempat, satu lagi untuk kaya. Okay. Jadi bina ayat ni. 1, 2. Okay, seterusnya. Itu untuk berada. Yang kedua, ataupun yang kat sini yang ketiga ialah perkataan toxic. Toxic. Okay, ni toxic. Toxic kat sini ialah bahan buangan berbahaya. Okay, contohnya para pengilang tersebut tidak bertanggungjawab dengan melepaskan sisa toksid masuk ke dalam sungai. Okay, itu bahan buangan berbahaya. Okay, maksud toksid yang lain kat sini dalam konteks ayat tadi yang ada dekat audio tadi ialah toksid negatif. Okay, contoh, kita mesti menjauhi rakan-rakan yang toksid yang boleh membawa kita kepada masalah di kemudian hari. Maksud toksid kat situ ialah negatif. Okey. Satu maksud toksid ialah bahan buangan berbahaya. Okey, lagi satu ialah toksid ni negatif. Okey, benda negatif, kawan-kawan negatif. Okey. Itu maknanya kat sini daripada dua perkataan berada dan toksid ni awak perlu membina 4 perkataan yang berbeza. Okay, saya bagi contoh lain yang tak ada dalam audio tu. Okay, tapi termasuk sekali dalam maksud ni, iaitu satu perkataan membawa dua maksud yang berbeza. Okay, kurang. 5 kurang. Okay, kurang yang pertama ni maksud dia tidak cukup. Contoh ayat, duit saya kurang lagi RM50 untuk mencapai RM100. Contoh, itu kurang, tak cukup. Okey, maksud kurang yang tak cukup. Lagi satu, kurang yang maksud dia tidak berapa baik. Contoh ayatnya, saya berasa kurang sihat hari ini. Oleh sebab itu, saya tidak dapat hadir ke sekolah. Itu maksud dia. Okey, kurang satu tidak cukup, lagi satu kurang tidak berapa baik. Okey. Baik, itu yang kita belajar hari ni, iaitu yang membina ayat ni. Lagi satu, kita tukarkan daripada satu perkataan tu membawa dua maksud yang berbeza dan kita tukarkan menjadi ayat yang mempunyai perbezaan dari segi maksud dia. Okey. Baik, itu saja. Jadi tugasan awak ni lah bina ayat. Okey. Hari ni yang kita belajar ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Ni dengar tadi. Okey. Audio yang saya bagi. Okay, lepas tu bertutur sebenarnya dalam awak membina ayat ni, awak perlu baca ayat awak. Okay, dalam hal ni awak tulis, tapi sebenarnya sebelum awak buat ayat tu, awak perlu baca ayat awak. Okay, itu kita panggil sebagai bertutur. Jadi kalau ada apa-apa masalah, okay, boleh tanya saya secara personal. Okay, bina 6 ayat ni. Kalau ada masalah, boleh tanya saya. Okay, bila dah siap macam biasa, hantar kepada saya secara personal. Okay? Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.